Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Selamat kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Dan seperti yang kita janjikan di jam terakhir ini, ada satu lagi perkongsian ilmu, ceramah Ramadan bulan mulia, yang mana untuk hari ini kita akan sama-sama membincangkan dan juga berkongsi berkenaan dengan kesilapan yang selalu dibuat di bulan Ramadan. Jadi sebelum kita ini bersama dengan tetamu kita, satu ingin kita sampaikan kepada penonton kita ini berkenaan dengan kaji selidik maklum balas audiens segmen Raudah Hati di rancangan Rampai Pagi. Dan apa yang kita fahamkan juga yang mana Radio Television Brunei RTB melalui bahagian penyelidikan dan perkembangan sedang menjalankan kaji selidik maklum balas audiens bagi segmen Raudah Hati di rancangan Rampai Pagi. Jadi segmen Raudah Hati ini bersiaran langsung di dalam program Rampai Pagi sebulan sekali pada hari Sabtu minggu ketiga, iaitu pada jam 8.40 pagi, yang mana segmen ini disampaikan oleh kaunselor-kaunselor dari bahagian perkhidmatan kaunseling, iaitu BPK, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, dengan membawakan topik-topik yang mengetengahkan mengenai dengan ketenangan, kesejahteraan hati, minda dan kehidupan, termasuk motivasi dan menangani tekanan kerja seperti kebimbangan, kemurungan dan stres. Oleh itu, kaji selidik ini bertujuan untuk mengetahui demografi dan sambutan segmen Raudah Hati di rancangan Rampai Pagi. Selain daripada itu, mendapatkan maklum balas audiens mengenai keberkesanan dan pencapaian termasuk usefulness sesi wawancara di segmen Raudah Hati ini. Dan terakhir, mendapatkan maklum balas penonton mengenai dengan subjek topik yang dibawakan dan untuk diketengahkan dalam segmen ini. Sempurna itu, orang ramai dialu-alukan untuk ikut serta dalam kaji selidik ini dengan mengimbas kod QR atau melalui pautan link yang tertera di e-poster berkenaan. Tempoh bagi menjawab kaji selidik ini adalah sehingga 7 April nanti 2024 Masihi. www.surveymonkey.com/r/segmen Raudah Hati. Ikutilah kaji selidik ini dan kita percaya ianya akan sangat-sangat membantu Rampai Pagi dalam memberikan yang terbaik kepada penonton-penonton kita ini semua. Baik, tetamu kita sudah pun bersedia ni sebenarnya. Jadi siapakah bersama kita pagi ini, Mahira? Ya, bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Ustazah Juliana alias Nur Hikmah binti Haji Idris, merupakan seorang penceramah dan yang akan kita perkatakan ialah berkenaan dengan kesilapan yang selalu dibuat di bulan Ramadan. Jadi bersama dengan kita Ustazah Juliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah pagi ini, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Gembira mendengarkannya Sekali lagi saya berkesempatan untuk bersama dengan Ustazah Juliana. Saya rasa Mahirah pertama kali bersama dengan Ustazah kita ini. Ya, jadi memang rasa-rasanya memang sesuai juga lah untuk kita ni menimba ilmu sedikit berkenaan dengan kesilapan yang selalu dibuat di bulan Ramadan ini. Jadi mungkin sebagai mukadimah ni Ustazah, mungkin dapat dikongsikan apakah antara kesilapan yang selalu dibuat di bulan Ramadan tanpa kita sedari. Jadi kita ada lebih kurang 25 hari saja lagi, insya-Allah. Betul sekali. Apa yang dimaksudkan dengan kesilapan di sini ini, Ustazah? Mungkin Atu boleh memulakan perbincangan kita ni pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, untuk menjawab soalan Tuan Wali itu tadi, kesilapan yang selalu dibuat di bulan Ramadan itu maksudnya perkara-perkara yang menjejaskan kesempurnaan ibadah puasa kita ni ataupun mengurangkan pahala puasa kita ni. Itulah pastinya apabila di bulan Ramadan ini kita ni mengharapkan
Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Jadinya kesilapan-kesilapan yang lalu itu hendaklah cuba diperbaiki dan hendaklah diulangi lagi lah. Jadi di sini saya sebutkan beberapa kesilapan-kesilapan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Mungkin insya-Allah dalam 6 kesilapan saya sebutkan insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kesilapan yang pertama mengawalkan bersahur. Mengawalkan bersahur itu contohnya bersahur punya pukul 11 malam ataupun 1 pagi. Awal ku sahurnya takut anda terbangunnya karang aku terbangunnya. Jadi pukul 1 ataupun 11 itu luan awal. Jadi sedangkan kita ni disunatkan untuk melambatkan waktu bersahur. Sunat kita ni mengakhirkan sedikit waktu sahur itu. Jadi bila tu akhirnya tu sudah bila akhirnya tu ketika hampir waktu fajar. Kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu sembahyang fardu subuh. Jadi maksudnya bacaan tazkir di masjid itu kita ni sudah boleh berhenti bersahur ataupun baru mula bersahur? Ya, macam itu. Kan ada waktu imsak. Betul. Pada masa ni azan imsak 10 minit sebelum azan. Pukul 5, masa ni azan 5-10 minit katalah. Azan artinya imsak pukul 5, dalam pukul 5. Jadinya 15 minit ataupun 20 minit sebelum azan itulah. Ataupun setengah jam sebelum azan. Ikut menunya lah juga. Kalau menu barat, batas itu. Kalau kayaknya makan kurma dan minum air saja, dah batas sekejap. Jadi kita ni berhenti waktu imsak itulah. Berhenti makan sahur waktu imsak itu. Tapi boleh, kalau kan makan waktu imsak itu boleh ke? Tak boleh. Tapi jangan juga sampai azan lah. Jangan juga sampai. Jadi kita ni berhati-hatilah. Berhenti waktu imsak itu untuk berhati-hati. Tidak apa tu? Tidak terlalu kanyang sembahyang subuh lah. Bersedia untuk sembahyang subuh. Itu yang dalilnya tadi itu, dalil mengakhirkan sahur tadi itu. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftara wa akharus suhur." Ya, umatkunya akan sentiasa dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan bersahur. Kan menyegerakan berbuka dan melewatkan bersahur. Itu yang di ujung itu melewatkan bersahur. Dan di antara kebaikan mengakhirkan sahur ini itu tu yang tadi itu kita ni tidak terlepas solat subuh. Dan kebaikan segera berbuka pula tidak terlepas solat maghrib. Jangan lambat-lambat je. Tadi memanglah kalau sudah maghrib atau memang depan-depan makanan sudah tu biasanya. Depan makanan tu dah akhir tu. Tapi ialah makan itu berubaya-ubaya juga. Betul. Jangan sampai kita ni terlepas sembahyang fardu maghrib. Fardu maghrib itu. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi maksudnya kesilapan di sini awal bersahur kita ni indah dapat pahala bersahur. Itulah maksudnya. Ya, sunat, pahala sunat. Pahala sunat mengakhirkan bersahur itu. Karena di waktu sahur itu ada waktunya kita ni waktu mustajab berdoa. Dan juga para malaikat mendoakan kita ni tu waktu sahur itu. Para malaikat mendoakan keampunan bagi orang yang makan sahur di akhir waktu itu. Ada keberkatan. Ada keberkatan di dalamnya. Jadi selepas ini mudah-mudahan yang biasa bangun sahur 12.30 malam ya ataupun lebih awal sedikit pukul 1, pukul 2 mungkin boleh tukar habit ataupun tabiat tersebut ya dengan melambat-lambatkan bersahur tetapi menyegerakan berbuka puasa. Apa lagi ni Ustazah kesilapan yang kita ni sering lakukan di bulan Ramadan yang mungkin boleh ditambah baik lagi untuk tahun ini? Kesilapan yang kedua berkata sia-sia ataupun berkata dusta, berkata keji macam mengucap orang. Rasulullah SAW bersabda, puasa itunya bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, akan tetapi puasa yang sebenar-benarnya ialah menahan diri daripada berkata sia-sia dan berkata keji.
Dan hadis sebuting lagi, yang satu lagi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata batil, dusta ataupun mengumpat dan sebaliknya melakukannya pula, bukannya meninggalkan, dibuatnya berdusta terpulang, maka Allah tidak menghendaki untuk dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi maksudnya di sini Allah tidak memandang puasanya tu. Dia meninggalkan mengumpat, masih berdusta. Jadi kalau anda ada apa-apa yang dicakapkan, sebaiknya diamlah saja ataupun banyakkan baca Al-Quran, zikir, selawat, istighfar. Dan ini kalau bulan Ramadan ini kita ni perbanyakkan baca Al-Quran. Ini cantiknya. Pasal Al-Quran itu hudal linnas. Al-Quran itu merupakan hudal linnas ini petunjuk bagi manusia, petunjuk. Berapa ramai orang non-Muslim yang mengkaji Al-Quran ini, yang masuk Islam, yang mengkaji, subhanallah. Itu tu petunjuk atau petunjuk bagi manusia. Apatah lagi orang yang Islam membaca Al-Quran, ianya menjadikan cahaya di hatinya. Dan lagi pun Al-Quran itu menjadi syifa wa rahmah bagi orang yang membacanya. Jadi ubat hatinya. Betul. Ketenangan hatinya. Jadi kadang-kadang sekarang ni bukan sahaja menjaga dari segi lisan kita ni kali daripada jari kita ni. Sekarang macam mana pendapat ustazah tu? Apa tu? Kesilapan biasa kalau mengumpat ni kita ni secara bersemuka. Tetapi alhamdulillah sekarang ada grup satu grup WhatsApp tu dalamnya ada 30 ahli. Bukan lagi segi lisan, dari tulisan juga. Termasuk di sana je tu pun dikira apa tu tadi berkata kotor atau di dalam tulisan. Ataupun signal, macam di signal yang mengumpat kan, kulit tu. Macam tu kan, mengumpat cantiklah macam signal macam tu. Artinya kita ni berpuasa, bukan mulut kita ni saja berpuasa, macam makan minum ganya, menahan makan minum, tetapi telinga kita ni jaga daripada mendengar yang haram, mata kita ni melihat yang haram, kita ni jaga. Tangan kita ni puasa, kaki kita ni puasa, minta maaf kemaluan kita ni puasa, hati kita ni puasa, dan juga pemikiran kita ni berpuasa. Pikirkan yang baik-baiklah. Betul. Jadi mungkin Ramadan tahun ini kita ni boleh merubahnya ya. Berkata yang sia-sia kalau dapat kita ni kurangkan, apatah lagi kita ni buang, kita ni elakkanlah ya untuk kita ni lakukan di bulan Ramadan ini. Luar biasa sekali. Itu baru 2 tu ustazah. 2. Yang ketiga pembaziran ini biasanya pembaziran makanan, ketika bersungkai, pembaziran masa itu tidak diisi dengan ibadah sepanjang siang dan malam. Pembaziran masa tu kira membuat perkara yang sia-sialah. Dalam surah Al-Isra ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi itu kan tu pemakanan yang kita ni elakkanlah. Pembaziran makanan itu kita ni itu digalakkan ataupun disuruh oleh agama Islam untuk mengamalkan kesederhanaan dalam setiap perkara. Menu-menu itu lon banyak anda tak habis membazir. Jadi kita ni berdosalah kerana membazir itu. Dan katanya itu dielakkan untuk membazir ketika makan dan tidak berbelanja secara berlebihan. Ini pun masuk jualnya pembaziran kan. Jadi kan bulan Ramadan ini kita ni disuruh untuk menahan hawa nafsu, mendidik hawa nafsu. Jadi kalau kita ni banyak-banyak membeli makanan ke ataupun banyak yang dimakan itu artinya macam mendulur nafsu tu, macam berlawanan lah mendulur nafsu tu pulang. Jadi adalah ada pendidikan itu macam pendidikan Ramadan itu indah diterapkanlah dengan baik. Walau sebenarnya kita ni tu berpuasa, kita ni ingin merasakan ya bagaimana rasanya mereka yang kurang berkemampuan dan juga kurang bernasib baik ya menjalani hari-hari kehidupan biasa mereka ya. Kais pagi makan pagi,
Kais petang makan petang. Kalau ada rezeki baru tak makan. Betul. Kalau anda ada berlapar tatu. Ya, tambah heran kadang-kadang ditanyakan rupa-rupanya kalau maghrib makan buffet besar. Masya Allah. Jadi salah kan. Memang ada satu konsepnya itu di kesilapan. sana. Betul. Sepatutnya kita ini bersederhana Ya. dan juga berpada-pada di bulan Ramadan ini ya. Tapi itu membazir dari segi makanan Ustazah. Dari segi masa ni Ustazah, maklum sajalah kan kita ini berpuasa badan letih, tidak bermaya, mudah mengantuk. Jadi waktu-waktu diisikan dengan tidur, banyak berehat. Macam mana menurut Ustazah sendiri tu? Kalau tidur untuk menghilangkan keletihan, sekadar untuk melihat mengurangkan keletihan itu diharuskanlah. Juluan terlampau tidur sepanjang hari. Macam mana kan ada tu? Ibadahnya pun tinggal. Ibadahnya sembahyang zuhur asarnya macam mana, baca Qurannya macam mana. Sedangkan di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Rugi rasanya kalau kita ni indah memanfaatkan waktu-waktu itu dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang amalan ibadah di bulan Ramadan ini ya. Jadi begitulah rugi ya bagi mereka yang suka membazir, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Kira-kira lah ya makanan, minuman ataupun membazir masa. Betul. Jadi mungkin Ustazah ada lagi berikutnya mungkin dapat dikongsikan antara kesilapan-kesilapan yang perlu kita diperbetulkan di bulan Ramadan ini. Ini kesilapan yang inilah merupakan kesilapan yang besarnya bagi saya. Orang yang berpuasa tapi tidak bersembahyang. Ramai masyarakat kita ni berpuasa, alhamdulillah. Ramai masyarakat masa ni berpuasa, alhamdulillah. Tetapi yang menyedihkan, ramai juga yang tidak bersembahyang farduannya. Ini yang menyedihkan. Sedangkan sembahyang farduan ni adalah rukun Islam yang kedua yang wajib kita ni kerjakan, yang wajib kita ni tunaikan. Kan seperti mana puasa ni wajib dan sembahyang ni pun juga wajib. Kalau kita ni dah puasa, kita ni qada. Begitulah juga dengan sembahyang. Wajib kita ni qada walaupun kita ni sudah meninggalkannya selama 30 tahun, 50 tahun macam tu. Wajib kita ni mengqadanya. Kalau ditinggalkan berdosa besar, dan juga ia adalah merupakan perkara pertama yang akan ditanya nanti yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya pertama sekali yang diperhitungkan pada setiap seorang hamba di hari kebangkitan ialah sembahyang. Jika baik sembahyangnya, maka baiklah seluruh amalannya. Dan jika rosak sembahyangnya, maka rosaklah seluruh amalannya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi maksudnya di sini tu sembahyang itu macam pasport katanya. Kalau orang luar kan masuk ke Brunei, cek dulu pasport. Kalau okey, tidak expired apa, boleh masuk dan dicek apa bunyinya apa semua, okey, boleh masuk. Tapi sekiranya pasport sudah expired, maka yang lain dah lagi dicek tu, sudah pasport sudah expired, mana dapat masuk ke Brunei. Catilah juga di akhirat nanti, jika baik amalan sembahyangnya, maka baiklah seluruh amalan yang lain. Seperti mana yang di dalam hadis ini tadi. Dan jika sembahyangnya KO, KO lah seluruh amalannya. Masya Allah. Okey, itu dia ya. Mungkin sahaja itulah mereka berpandangan bahawa Ramadan itu datang setahun sekali ya. Jadi mereka teruja untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tersebut. Tetapi ada lagi yang lebih utama sebenarnya ya, ialah untuk kita ni memperbaiki ibadah sembahyang fardu kita ni itu yang kita ni kerjakan 5 kali dalam sehari ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan itu adalah antara perkara-perkara yang dapat kita ni perbaiki di bulan Ramadan tahun ini, sembahyang yang cukup, lengkap dan juga sempurna. Di samping itu juga kita ni melaksanakan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan ini. Jadi setelah kesilapan tersebut, ada lagi kesilapan-kesilapan lain yang menurut Ustazah sendiri yang sering dilakukan juga.
di bulan Ramadan? Yang sering juga kurang berdoa. Kita ni kurang berdoa di bulan puasanya. Dah bilang semua segelintir itu lupa berdoa. Kita ni sebagai hamba disuruh berdoa banyak-banyak di bulan Ramadan ini, kerana bulan Ramadan ini pintu langit terbuka. Subhanallah. Maksud pintu langit terbuka itu apa tu? Bukannya kan hujan apa, tapi doa kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 kira-kira bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad mengenai aku, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku memperkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu menyahut seruanku dan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sa'imu hina yuftir wa da'watul mazlum. Maksudnya 3 doa yang tidak akan tertolak. 3 orang. Yang pertama, doa imam yang adil. Imam, ketua, pemimpin ataupun ibu bapa masuk ni dalam kategori imamannya. Dan orang yang berpuasa sehinggalah ia berbuka. Inilah. Dan orang yang dizalimi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu yang kedua tu tadi. Doa orang yang berpuasa sehinggalah ia berbuka. Adalah antara doa yang tidak akan ditolak. Sebab tu bisa-bisa kita ni bercakap yang cakap dia tantu-tantu bulan Ramadan ni tersumpah sana, tersumpah sini jangan. Jadi kita ni banyakkan mengatakan kata-kata yang baik. Berdoa untuk anak-anak kita ni, orang bawahan kita ni, ketua kita ni, doakan yang terbaik. Kemudian kita ni berdoa tu dibaca waktu mustajab. Kita ni bulan puasa ni, kita ni berpuasa tu sudah mustajab, dan kita ni mencari waktu-waktu mustajab berdoa. Bila tu ketika sujud, di antara azan dan iqamah, malam Jumaat, siang Jumaat, waktu sahur, yang saya katakan tadi waktu sahur, dan sebelum berbuka puasa dan sebagainya. Jadinya kita ni kalau sebelum berbuka puasanya kita ni sediakan teks doa kita ni, apa hajat-hajat kita ni tulis down dia. Sebelum kita ni berbuka tu, himpunkan keluarga kita ni, anak-anak kita ni, suami kita ni berkumpul, duduk sama-sama berdoa kita ni. Bapanya membaca, anak-anaknya mengaminkan subhanallah. Ini bestnya. Doa ni insya-Allah makbul, insya-Allah dengan izin Allah. Kalau kita ni kan apa saja doa kita ni, walaupun duniawi ke ukhrawi lagi kita ni banyakkan doa keampunan, minta keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni doa istiqamah, istiqamah di bulan Ramadan dan istiqamah di luar bulan Ramadan. Subhanallah. Kita ni jangan lupa doakan kita ni masuk syurga tanpa hisab bersama keluarga-keluarga kita ni. Dan juga jangan lupa kita ni doakan umat Islam yang lain juga. Kita ni mendoakan umat yang Alhamdulillah. Jadi rugi rasanya jika kita tidak cuba untuk merebut peluang keemasan untuk berdoa, apatah lagi doa orang yang berpuasa ini, dan juga waktu-waktu doa mustajab Jadi kita telah mengetahui dan juga menyedari kesilapan yang mungkin tanpa kita sedari. Jadi apa yang penting sebenarnya Ustazah, perubahan yang boleh dilakukan di bulan Ramadan ini mungkin untuk akhirnya sebelum kita menutup segmen kita pada pagi ini. Alhamdulillah, kita ni sudah tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang dilipat gandakan segala amalan. Jadi perlu kita ni memperbanyakkan amalan kita ni. Kita ni bertaubat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni minta kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosa kita ni yang lalu. Kita ni bertaubat, mensucikan hati, mensucikan diri kita ni supaya kita ni terselamat. Kita ni berbahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan juga
Ramadan yang kali ini Ramadan yang terbaik untuk kita ni. Kita ni dah tahulah, kita ni dah tahu. Mungkin Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita ni dah tahu. Jadi kita ni rebutlah peluang ini untuk kita ni sama-sama mengisinya dengan amal ibadah. Kita ni jangan hanya puasa sahaja. Kemudian kita yang tidur bermalas-malasan dan menunggu waktu sungkai ya. Jadi bulan puasa ni hanya datang setahun sekali. Kan kita ni rindu, katanya rindu. Belum bulan lain cakap kan rindu. Rindu sudahnya datang, inti ceritanya. Jadi yalah, kita ni dah tahu lah. Kita ni dah tahu, kita ni bimbang lah nanti kalau dah bertemu dengan Ramadan ini lagi. Jadi inilah masanya untuk kita ni meraih keberkatannya, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena mudah-mudahan kita ni dipanjangkan umur. Amin amin ya rabbal alamin. Dikurniakan keberkatan, dapat melaksanakan amal ibadah dengan sempurna di bulan ini, diterima segala amalan kita ni. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja barangkali dulu buat kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustazah Juliana sebentar tadi ya. Segmen ceramah Ramadan bulan mulia, kesilapan yang selalu dibuat di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian tersebut dapat kita ni mengambil pengajaran dan juga iktibar darinya jua ya. Selepas ini cubalah ya kita ni memperbaiki lagi dalam sama-sama kita ni terus mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di bulan mulia bulan Ramadan ini, bulan tarbiyah, bulan mendidik jiwa dan juga hati kita ni untuk menjadi seorang insan ya yang lebih bertakwa, lebih beriman lagi lah hendaknya insya-Allah. Insya-Allah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Juliana alias Nur Hikmah binti Haji Idris, merupakan seorang penceramah. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi ya.